Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung bab yang ke-6 berkaitan dengan pembahagian sel. Okey. Dalam badan kita terdiri daripada lebih kurang 100 trilion sel yang membentuk seorang manusia. Okey, yang membentuk satu organisma, seorang manusia. Kita ini mempunyai 100 trilion sel. Tetapi sel-sel dalam badan kita ini tidak dapat hidup dengan lama. Dia cuma hidup sekejap saja dan dia akan mati. Sel-sel mati akan membentuk. Kalau kita tengok, kita gosok di bahagian di kulit-kulit kita, kita akan nampak hitam-hitam yang kita panggil daki kan. Tahu daki? Yang keluar hitam-hitam tu, itu adalah daripada sel-sel mati. Okey, bila sel mati, dia mesti digantikan dengan sel-sel yang baharu. Itu fungsinya pembahagian sel, di mana badan kita akan hasilkan sel yang baharu daripada pembahagian sel tersebut. Okay, sel badan kita ini sentiasa akan tumbuh, sentiasa akan membahagi dan sentiasa akan mati. Yang mati itulah akan diganti. Jadi sel yang mati itu diganti dengan sel-sel yang baharu. Sebab itulah sel dalam badan kita sentiasa membahagi tanpa henti, tetapi mengikut kadar yang optimum lah, kadar yang sesuai dengan badan kita. Tak boleh juga membahagi dengan terlalu laju, terlalu cepat, nanti akan membentuk sel-sel yang lain. Okey. Pembahagian sel ini dibahagikan kepada dua, iaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis bermaksud pembahagian nukleus, manakala sitokinesis, sito bermaksud pembahagian sitoplasma. Maksudnya daripada satu sel nak membentuk sel yang baharu, mesti ada pembahagian nukleus dan pembahagian sitoplasma. Okey, pembahagian sel ini bermaksud daripada satu sel ia akan hasilkan dua sel. Okey, di mana kita akan tengok dalam proses mitosis nanti. Okey, yang kedua kamu perlu tahu adalah sel organisma ini terdiri daripada sel soma dan sel gamet. Ini pun cikgu pernah cakap dalam kelas sebelum ini. Okey, sel organisma, sel soma dan sel gamet. Okey, sel gamet adalah sel pembiakan. Okey, selain daripada sel gamet, selain daripada sel pembiakan, itu adalah sel soma. Okey, boleh ya? Sel organisma ada dua, sel soma dan sel gamet. Sel gamet adalah sel pembiakan. Okey, sperma dan ovum. Okey, di mana selain daripada dua tu, selain daripada sel gamet itu, semuanya dalam badan kita ini adalah kita panggil sebagai sel soma. Okey, sel soma, pembahagian selnya melalui proses mitosis yang kita akan belajar hari ini. Sel gamet pula membahagi secara meiosis, di mana kita akan tengok tajuk meiosis ini insya-Allah minggu hadapan. Okey, sel soma kromosom diploid, di mana satu set kromosom tersebut terdiri daripada 46 kromosom, ataupun kita panggil dia sebagai 2N, diploid, 2N, maksudnya 2 set. Satu set ada 23 kromosom, 2 set ada 46. Maksudnya sel soma kita ada 46 kromosom, ataupun biasa kita akan panggil kromosom diploid. Sel gamet dia akan sel gamet kromosomnya haploid, di mana N equal to 23 kromosom. Okey, N sama dengan 23 kromosom. Sebab tu
Sebab tu bila berlaku di mana sel gamet ini, sel pembiakan ini berlaku proses persenyawaan di antara ovum dan sperma yang seterusnya akan juga membentuk 2N, iaitu diploid. Dia bermula daripada haploid, ovum haploid, sperma haploid bergabung ataupun proses persenyawaan akan membentuk diploid. Sebab tu sebenarnya sel gamet adalah haploid, sebab ia akan berlaku proses persenyawaan untuk membentuk diploid. Okey, ini adalah diploid, ini adalah haploid. Okey, diploid ini satu set kromosom. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama ini adalah kita panggil dia sebagai kromosom paternal, di mana satu set kromosom ini berasal daripada induk jantan. Okey, induk jantan tu maksudnya daripada satu N tu daripada jantan dan N yang satu lagi daripada induk betina. Okey, kromosom paternal, kromosom maternal. Okey, kedua-dua kromosom paternal dan kromosom maternal ini mempunyai ciri ataupun struktur yang serupa. Sebab tu kita panggil ia sebagai kromosom homolog. Okey, homo maksudnya sama. Dia ada ciri-ciri yang sama, cuma ia daripada induk yang berbeza. Okey, kalau kromosom haploid, haploid maksudnya N lah, satu sahaja. Okey, diploid 2N, haploid N. Haploid maksudnya satu set kromosom sahaja. Diploid maksudnya dua set kromosom. Okey. Diploid, haploid ini kita akan terms ini kamu perlu tahulah, sebab kita akan guna dalam menerangkan proses mitosis dan meiosis nanti. Cuma kamu perlu tahu term-term tu sahaja. Apa itu diploid, apa itu haploid. Diploid dekat mana? Sel soma. Haploid dekat sel gamet. Okey.